Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Berita kali ini dipetik dari Utusan Malaysia dengan tajuk Majikan Malaysia Kedekut Bayar Gaji. Petaling Jaya. Majikan Malaysia disifatkan paling kedekut di Asia Tenggara dari segi bayaran upah apabila hanya membelanjakan 25% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK untuk gaji. Angka itu adalah antara yang terendah di rantau ini berbanding Singapura 40%, Indonesia 84%, dan Filipina 76% dari bandar-bandar utama negara berkenaan. Namun perbezaan peratusan yang ketara itu perlu mengambil kira populasi negara dengan Malaysia 33 juta, Indonesia 273 juta, Filipina 109 juta dan Singapura 5.6 juta. Bercakap kepada utusan Malaysia, Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC Datuk Abdul Halim Mansur berpandangan, peratusan bayaran yang begitu rendah tidak masuk akal kerana rata-rata majikan berkemampuan untuk membayar lebih daripada gaji minimum RM1,200. Malah katanya, kerajaan sudah membantu majikan dalam pelbagai bentuk bantuan bagi meraih semula pendapatan yang hilang sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Mereka sering berkata, sekarang bukan masa sesuai untuk kenaikan gaji minimum ke RM1,500 kerana kesukaran ekonomi dan COVID-19. Alasan ini sudah menjadi standard sedangkan kerajaan telah mendahulukan pelbagai jenis bantuan bernilai berbilion ringgit. Majikan sepatutnya menjadi masyarakat berkuasa beli, bukan memberikan masyarakat kuasa berhutang. Apabila bayar gaji rendah, ini membuka ruang untuk berhutang. Pekerja terpaksa buang masa kerja lebih masa. Bayangkan, majikan Malaysia hanya membelanjakan 25% daripada KDNK untuk membayar gaji pekerjanya. Malaysia sudah menjadi negara paling kedekut di Asia Tenggara, katanya. Beliau mengulas mengenai pendirian Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia, MEF, Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia, FMM, dan pakar-pakar ekonomi yang membantah tidak bersetuju dengan kenaikan gaji minimum RM1,500 berdasarkan pelbagai faktor. Ini selepas Menteri Sumber Manusia, Datuk Sri M. Saravanan memberi jaminan bahawa gaji minimum baharu akan dilaksanakan selewat-lewatnya hujung tahun ini. Kali terakhir gaji minimum dinaikkan adalah pada 1 Februari 2020 dengan kenaikan RM100 daripada RM1,100 ke RM1,200 sebulan ketika pembentangan bajet 2020. Pada masa yang sama, Abdul Halim juga menempelak kenyataan MEF bahawa kenaikan gaji minimum hanya akan menguntungkan pekerja asing. Pekerja asing untung kerana majikan hanya mementingkan pekerja asing bukan gaji pekerja tempatan yang diberhentikan. Kenapa pekerja tempatan tidak mahu mengambil pekerjaan tertentu? Karena gaji rendah, kalau majikan ambil pekerja asing lebih murah. Pekerja asing pun tidak perlu dibayar ceruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan bayaran untuk kerja lebih masa, katanya. Sebaliknya, katanya, ketika gaji minimum mula diperkenalkan pada paras RM900 sebulan bagi semenanjung Malaysia, manakala RM800 lagi bagi Sabah dan Sarawak, ekonomi negara menjadi semakin rancak ketika itu. Kebanyakan syarikat tidak tutup pada masa itu. Malahan lebih banyak syarikat ditubuhkan, pelaburan asing juga banyak masuk ke dalam negara. Jadi kerajaan perlu tegas dengan keperluan rakyat. Rakyat sudah banyak berkorban mengeluarkan duit KWSP, majikan perlu prihatin. Pekerja adalah aset tulang belakang negara. Jika kebajikan tenaga kerja diutamakan, pastinya majikan akan mendapat peluang lebih baik. Orang sekarang mencari kerja yang ada prospek dan inovasi. Kenaikan gaji minimum ini bukan permintaan, ia satu keperluan. Kita pun bukan minta langit, bukan nak rugikan majikan. Kita hanya minta sedikit, itu sahaja, katanya. Sekian.